Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam buat junjungan mulia kekasih Allah, kekasih kita baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan kali ini kita bertemu lagi dalam program Mahsyar siri yang ke-46 bersama dengan saya Umar Aziz. Pertemuan di mana kita akan membaca daripada buku Mahsyar berkenaan tentang perjalanan kehidupan kita setelah daripada kematian, secara ringkas yang dikongsikan dalam perjalanan kita pulang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat semua, ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang ada di ruangan TikTok, begitu juga yang ada di ruangan FB. Ahlan-ahlan Ummi Zaihadi, Salma Uthman, Safia Sapian, Muhammad Hardi, Fauzia Ahmad Isa, Fauzan Muhammad, Nuraini Abdul Manaf, Fauzia Yunus, Yaya Lia, Nur Hayati Sulaiman, Zaliha Kamaruddin, Aziza Izzah, kemudian Yaya Lia, Zaliha Kamaruddin, dan juga Ana Sukaimi, Fatimah S, Amida Rauda, Arina Umar, Rabiha Abdul Ghani, Ramina's Kitchen, Syed Ahmad, Siha Cika, Ayu Muhammad, Ummi Naimah, kemudian ahlan-ahlan Mazia Yusuf, Ruslina Ayub, Saadia Muhammad Arifin, Rukmah Yusuf, Zainab Saleh, Hasna Muhammad Doya, Syamsia Saleh, Dipa Miko, Nur Aisyah, Nur Hayati Zaid, Umi Sulistiana, Nurizawati, Nur Hayati, Rosni Kasa, Nurul Aini, dan juga Nuriyah Uthman. Begitu juga ahlan-ahlan Mislailuddin dan juga sahabat-sahabat yang lain. Ahlan-ahlan kepada semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam. Sebelum kita teruskan, apa kata kita perbetulkan dahulu niat kita. Moga-moga apa jua yang kita lakukan dalam kehidupan kita, kita lakukan dengan niat kerana Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang biasa, tetapi apabila kita biasakan diri untuk buat kerana Allah, maka pahala dan ganjarannya bakal menjadi luar biasa. Sebab itu contohnya kita tidur. Ada di antara kita tidur yang mungkin tidur 6 jam, 8 jam sehari. Kalau kita tidur 8 jam sehari, 1/3 daripada usia kita adalah dalam keadaan kita tidur. Tapi tak mengapa. Kalaulah tidur pada waktu itu kita buat kerana Allah, dengan kekuatan, bila kita bangun daripada tidur, kita boleh melakukan ketaatan. Kita tidur dengan mengikut sunnah Rasulullah SAW, maka sebenarnya sepanjang 8 jam kita tidur, ataupun mungkin 6, ataupun mungkin lebih, ataupun kurang, semuanya adalah pahala. Terima kasih banyak-banyak Kak Salasiah. Marilah sama-sama kita perbetulkan dahulu niat kita. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wad du'a'i ila al huda wad dalalati ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabih. Amin, amin ya rabbal alamin. Mohon dia sebaik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas tak rakan-rakan, sahabat taulan, keluarga kita yang lain. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat insya-Allah. Kita telah tiba pada muka surat 159, yang mana pada muka surat 159 penulis masih lagi berada pada alam barzah, alam yang sangat lama, alam yang datang selepas daripada berpisahnya roh daripada badan. Dan ianya adalah satu perhentian yang lama, perhentian yang pertama
dalam perjalanan kita pulang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka penulis membawakan tajuk tentang syafaat di alam barzah. Maka apakah syafaat? Kita nampak dalam Al-Quran pun ada banyak menyebut tentang ayat-ayat berkenaan tentang syafaat. Maka apakah syafaat? Syafaat bererti pertolongan. Pertolongan yang kita boleh dapat daripada Allah, dan juga pertolongan yang kita boleh dapat daripada mereka-mereka yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kali ini kita nak mempelajari berkenaan tentang syafaat. Kita dah pernah dengar semalam tentang syafaat daripada Al-Quran. Kemudian dalam hadis juga ada disebut tentang syafaat daripada daripada puasa, minta maaf. Maka ada juga syafaat daripada puasa. Bagaimana puasa boleh memberi syafaat. Dalam hadis juga disebut tentang syafaat daripada amalan-amalan yang lain. Maka kita telah belajar tentang syafaat daripada Al-Quran. Kemudian dalam hadis yang lain, dalam hadis riwayat Ahmad, ada disebut juga syafaat tentang puasa. Banyak orang yang puasa pada hari Isnin dan Khamis pada hari ini. Ada juga yang puasa pada hari putih. Maka sebenarnya puasa juga boleh memberi syafaat. Dan sebab itu dalam hadis Nabi SAW bersabda, As-siyam wal Quran yashfa'ani lil abdi. Puasa dan Al-Quran boleh memberi syafaat kepada seorang hamba. Okey, namun kita tidaklah nak membicara panjang berkenaan tentang puasa. Maka syafaat, dan syafaat yang dimaksudkan di sini adalah syafaat di alam barzah. Nanti sewaktu di mahsyar ada syafaat yang lain. Nanti Nabi SAW akan ada syafaatul uzma ataupun syafaatul kubra. Tetapi di sini kita nak melihat berkenaan tentang syafaat ketika mana berada di alam barzah. Maka kata penulis, alam barzah maksudnya di alam kubur, alam yang mana sebelum kita dibangkitkan semula kelak sewaktu pada hari mahsyar, hari kebangkitan. Maka kata penulis pada muka surat 159, engkau menginginkan syafaat lain yang boleh membantu engkau ketika di dalam kubur? Ada tak nak syafaat lain? So tadi semalam kita dah belajar tentang syafaat Al-Quran. Bagaimana syafaat Al-Quran, kalaulah seseorang tu baca Al-Quran, Al-Quran pada waktu itu akan pegang dia, bantu dia, takkan lepaskan dia sampailah dia dimasukkan ke dalam syurga Allah. Dan kemudian kita belajar pula tentang surah Al-Mulk. Al-Mulk pun boleh menjadi mani'ah dan munjiah, penyelamat dan penghalang daripada azab. Tapi kadang-kadang ada orang kata, ada tak syafaat yang lain? Padahal Al-Quran itu adalah sebaik-baik syafaat. Yang mana Nabi SAW bersabda, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ. Al-Quran akan menjadi syafaat untuk orang yang membacanya. Tapi kadang-kadang timbul pertanyaan, ada tak syafaat yang lain selain daripada Al-Quran? Maka inilah yang kita nak lihat, syafaat-syafaat yang selain daripada Al-Quran yang ada ketika mana di alam barzah. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Maka kata penulis, engkau inginkan syafaat lain yang boleh membantu ketika mana di dalam kubur? Maka inilah beberapa syafaat yang nak dikongsikan kepada kita pada petang ini. Kata penulis, ada beberapa syafaat lain yang boleh menyelamatkan engkau daripada azab kubur dan juga ujian sewaktu di dalam kubur. Kubur bukanlah pada waktu itu perkara yang sekejap. Dan azab di dalam kubur bukanlah perkara yang remeh. Ianya adalah sesuatu yang benar dan sebenarnya kita pun tak akan mampu untuk menghadapinya. Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okey, maka kata penulis, orang yang bakal diselamatkan daripada azab kubur pastilah orang yang beriman, yang banyak melakukan amal soleh. Maka ini adalah orang yang mana antara ciri-ciri orang yang bakal mendapat keselamatan sewaktu daripada azab kubur ketika mana berada dalam kubur. Maka apakah amalan-amalan
yang mereka lakukan sehingga boleh terselamat daripada azab kubur. Maka apakah amalan-amalan yang kalaulah pada waktu itu seseorang itu buat, maka dia akan terselamat daripada azab kubur, daripada siksaan di dalam kubur. Ada banyak hadis sebenarnya. Cumanya di sini penulis pada waktu itu kongsikan lebih kurang 5. Tapi sebenarnya pada waktu itu ada banyak riwayat berkenaan tentang orang yang boleh mendapat keselamatan daripada siksa kubur dan orang yang mana pada waktu itu terselamat daripada fitnah kubur. Maka yang pertama kata penulis, mereka yang istiqamah dan merasakan dirinya selalu diawasi oleh Allah dalam melakukan sesuatu perbuatan ataupun percakapan. Orang yang mana pada waktu itu dia jaga percakapan dia jaga perbuatan dia, dan dia ada kesedaran yang mana Allah sedang sentiasa memerhatikan dia. Maka ini adalah antara golongan yang pada waktu itu akan terselamat daripada siksaan kubur. Maka ini adalah antara golongan yang pada waktu itu sentiasa ada kesedaran Allah memerhatikan aku, Allah sedang melihat aku, Allah sedang cek setiap apa yang aku lakukan. Dan ini sebenarnya antara martabat ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Maka apabila kita berada pada satu-satu keadaan, kita ada kesedaran yang mana Allah sedang memerhatikan kita, Allah sedang melihat kita. Dan ini adalah antara salah satu cara untuk kita menjauhkan diri daripada maksiat. Antara salah satu cara untuk kita menjauhkan diri daripada maksiat, kita kena ada kesedaran Allah sedang tengok, Allah sedang perhati, Allah tahu apa yang sedang kita lakukan. Maka itu adalah antara salah satu cara untuk kita menjauhkan diri daripada maksiat. Maka kata penulis, lalu siapakah orang yang terselamat daripada siksaan kubur, beroleh syafaat keselamatan? Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat, mohon jasa baik kalaulah bermanfaat untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Maka kata penulis yang pertama, mereka yang istiqamah. Dan apakah antara sebab mereka istiqamah? Mereka merasakan dirinya selalu diawasi oleh Allah dalam melakukan sesuatu perbuatan ataupun percakapan. Maka inilah golongan-golongan yang istiqamah di dalam melakukan ketaatan, sebab mereka rasa Allah sedang awasi mereka. Mereka jaga pertuturan, jaga perbuatan, jaga tingkah laku dan kelakuan. Yang kedua adalah golongan yang dipanggil sebagai golongan murabit, ar-ribat. Siapakah golongan ar-ribat? Yang kedua, ini sebenarnya ada dalam hadis riwayat Muslim, iaitu mereka yang berjuang di jalan Allah, sama ada membela, menjaga, membantu atau berjuang di medan Allah dengan niat untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Maka pada waktu itu, orang yang pada waktu itu berada di jalan Allah, mempertahankan agama Allah, maka ini adalah golongan yang akan selamat daripada siksaan api neraka. Ada sebuah riwayat yang lebih kurang sama dengan apa yang kita baca dalam hadis riwayat Muslim. Maka daripada Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang hidupnya berjaga-jaga kerana nak menghalang daripada serangan musuh di perbatasan, termasuklah askar, tentera, polis, ataupun pada waktu itu siapa pun yang pada waktu itu menjaga perbatasan negara daripada diserang oleh musuh. Dan termasuklah pada maksud ini orang yang mempertahankan agama Allah, orang yang pada waktu itu menjaga agama Allah, orang yang pada waktu itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, menjaga kesucian agama dan sebagainya. Maka Nabi SAW bersabda, mereka yang berjuang di jalan Allah, maka sehari semalam mereka itu lebih baik daripada berpuasa sunat selama sebulan dan melakukan amalan qiyam pada setiap malam. Lebih baik orang yang berjuang menjaga agama Allah, menjaga sempadan yang dipanggil sebagai murabit ataupun ar-ribat. Maka sabda Nabi SAW, sekiranya dia mati, maka dia akan diberikan ganjaran atas tugasan yang dilakukannya itu.
dan antara ganjarannya adalah selamat daripada fitnah dan siksaan dalam kubur. Ini adalah hadis riwayat Muslim. Ar-ribat ataupun murabit, golongan yang pada waktu itu berada di jalan Allah, mempertahankan agama Allah, bahkan termasuk juga sabda Nabi, orang yang menjaga perbatasan dan sempadan negara daripada diserangi oleh musuh, mereka berkorban agar orang lain boleh selesa dan keamanan. Maka ini pun juga adalah golongan yang bakal selamat daripada siksaan kubur. Masya Allah. Dan ini ada daripada hadis riwayat Muslim. Maka ini adalah golongan yang kedua. Yang pertama tadi istiqamah dan ada kesedaran Allah tengok, Allah perhati dan Allah lihat dia. Golongan yang kedua, orang yang berjuang dan pada waktu itu menjaga agama Allah, perbatasan negara daripada serangan musuh. Golongan yang ketiga semestinya, Masya Allah, adalah golongan yang syahid pada jalan Allah. Golongan yang syahid pada jalan Allah. Maka golongan yang ketiga ini, iaitu golongan yang syahid, maka dalam hadis riwayat Tirmizi dan juga Ibnu Majah, maka Nabi SAW bersabda bahawa orang yang syahid pada waktu itu akan mendapat 6 kelebihan. Orang yang syahid pada waktu itu akan mendapat 6 kelebihan. Dan antara kelebihan yang orang yang syahid dapat, sabda Nabi SAW, dihindarkan daripada azab kubur. Dia akan dijauhkan daripada azab kubur. Maka ini adalah golongan yang ketiga, golongan yang syahid, maka pada waktu itu akan dihindarkan daripada azab kubur. Kita nak syahid dalam peperangan itu tidaklah, kita pun tak ada kekuatan untuk itu. Dan moga-moga Allah kurniakan keamanan pada negara-negara umat Islam di mana pun umat Islam berada. Dan kalaulah seseorang itu dia nak mati syahid, maka pada waktu itu antara syahid yang boleh dapat adalah pada waktu itu syahid akhirat. Orang yang mana meninggal dunia kerana sakit dalam perut, orang yang meninggal dunia kerana lemas, orang yang meninggal dunia kerana pada waktu itu dia terbakar, maka itu adalah antara syahid juga. Tapi tidaklah sama pahala dengan orang yang benar-benar syahid di dalam perjuangan, di dalam medan peperangan. Tapi orang yang syahid di dalam medan peperangan dan sewaktu perjuangan, maka sabda Nabi SAW, antara 6 kelebihan yang dia bakal dapat, maka pada waktu itu akan diselamatkan daripada seksa kubur. Dan ada juga pada waktu itu kelebihan-kelebihan dia yang lain. Maka asyahid pada waktu itu adalah orang yang bakal mendapat keselamatan daripada siksaan kubur. Dan banyak lagi kelebihan orang syahid yang lain. Orang yang syahid ini dalam hadis riwayat Tirmizi ada disebutkan, dan nanti insya-Allah kita akan baca. Sebab sekarang ini pun saya sedang berkongsi ataupun menterjemahkan hadis-hadis riwayat Tirmizi bersama dengan para pelajar madrasah ibu saya. Ini dah masuk minggu ketiga. Daripada pagi sampai petang sampai malam, kadang-kadang ada ekstra pada waktu itu nak menghabiskan bacaan hadis. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, antara golongan yang walaupun dah mendapat pahala dan ganjaran, dia tetap nak patah balik ke dunia, adalah antaranya adalah orang syahid. Kenapa orang syahid nak patah balik ke dunia kalau boleh? Supaya dia boleh syahid berkali-kali. Dia boleh syahid berkali-kali, dan pada waktu itu kerana besarnya pahala dan ganjaran orang yang syahid, terlalu besar, darahnya sebelum menitis, maka pada waktu itu telah diampunkan dosanya. InsyaAllah nanti bila tiba dalam bab syahid, dalam bab hadis riwayat Tirmizi, kita akan bacakan hadis-hadis tentangnya. Maka golongan yang ketiga yang akan selamat daripada siksaan kubur adalah golongan yang syahid. Dan sebenarnya banyak lagi, tapi ini adalah antara 5 yang penulis buku sebutkan. Ini adalah hadis riwayat Tirmizi dan juga Ibnu Majah, golongan yang ketiga ini. Golongan yang keempat, maka kata penulis, adalah golongan yang mereka mengucapkan la ilaha illallah sebelum meninggal dunia dan selalu menyebutkan la ilaha illallah pada waktu siang dan malam waktu dihidup, maka akan diselamatkan daripada siksaan kubur. Orang yang mana waktu dihidup siang malam lidahnya basah dengan zikrullah, dan ketika mana meninggal dunia, akhir kalamnya pun, ucapan terakhirnya pun adalah ucapan la ilaha illallah. Lalu sebab itu sabda Nabi SAW, laqinu mautakum,
ajarkanlah orang-orang yang hampir meninggal dunia daripada kalangan kamu pada waktu itu dengan ucapan la ilaha illallah. Ajar. Itu yang kita panggil talqin. Cumanya talqin, kata para ulama, kita tidak boleh pada waktu itu menyuruh. Kita sekadar baca pada telinga dia. Sebab dia tengah menghadapi sakit, sakaratul maut. Kita sekadar sebut pada telinga dia, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan kalaulah dia dah sebut sekali, cukup. Tak payah nak suruh dia sebut berterusan sampailah dia pada waktu itu kadang-kala boleh marah, mengeluarkan perkataan yang tidak baik. Maka cukup kalaulah dia sebut sekali waktu sakaratul maut. Mudah-mudahan itu dikira sebagai ucapan dia yang terakhir. Maka kata penulis yang keempat, antara orang yang selamat daripada siksaan kubur adalah mereka yang mengucapkan kalimah tauhid la ilaha illallah sebelum meninggal dunia dan ketika mana hidup pada waktu siang dan malam, maka itulah ucapan dia, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan kemudian yang kelima daripada hadis riwayat Imam Ahmad dan juga Tirmizi, orang beriman yang meninggal dunia pada malam Jumaat ataupun pada siang hari Jumaat. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang Islam yang mati pada hari Jumaat ataupun pada malam Jumaat kecuali pasti dia akan terpelihara daripada fitnah kubur, daripada siksaan kubur. Hadis riwayat Imam Tirmizi dan juga Musnad Ahmad. Maka ini adalah yang kelima. Sebenarnya banyak lagi golongan yang akan terselamat daripada siksaan kubur. Banyak. Terlalu banyak hadis dan riwayat. Cuma penulis kongsikan kepada kita 5 golongan yang terselamat daripada siksaan kubur, dan yang kelima adalah orang yang meninggal dunia pada malam Jumaat. Kejap lagi nak masuk malam Jumaat. Ataupun pada pagi Jumaat, maka akan terselamat daripada siksaan kubur. Masya Allah. Kata penulis, justru engkau cuba dan berusahalah untuk menjadi dalam kalangan mereka yang diselamatkan oleh Allah daripada azab kubur ini. Dan yang kita mampu buat adalah pada waktu itu baca Al-Quran. Dekatkan diri dengan Al-Quran. Kita nak berjuang, kita nak angkat senjata pun kita tak ada. Kita tak mampu nak berjuang. Apa jua yang kita nampak berjuang, pada waktu itu kadang-kala perlu berhati-hati. Sebab kadang-kala perjuangan yang kadang-kala diwar-warkan adalah pada waktu itu menentang Islam sama Islam. Bukan pada waktu itu benar-benar musuh sebagainya. Maka sebab itu kita nak berjuang, kita tak mampu. Kita nak meninggal pada Khamis malam Jumaat, kita tidak tahu bila tarikh kematian kita. Tetapi yang kita mampu buat adalah yang kita telah baca semalam dan beberapa hari lepas, iaitu banyakkan membaca Al-Quran. Dan Nabi pun sebut, bacalah Al-Quran kerana Al-Quran akan datang sebagai syafaat untuk kita. Dalam kubur, ketika mana hari kebangkitan, ketika mana sesi soal jawab dengan Allah, waktu hisab perhitungan, bahkan dia akan pastikan kita dimasukkan ke dalam syurga. Maka kita nampak yang lain-lain ni pun pada waktu itu kita tak mampu. Yang kita mampu buat adalah memperbanyakkan membaca Al-Quran. Lalu kalaulah seseorang itu kena azab, berapa lama dia kena azab? Akan ada waktu rehat, akan ada break tak? Maka kata penulis pada hujung muka surat 160 ini, azab kubur akan sentiasa diterima oleh orang yang meninggal dunia sehinggalah terjadinya hari kiamat. Tak berhenti. Sebab itu kita tak nak kena azab. Mudah-mudahan kita beroleh syafaat ketika mana di dalam kubur. Sebab kalaulah kena seksa dan azab sampai kiamat, yang kita pun tak tahu berapa lama, berapa ribu ataupun berapa tahun, hanya Allah yang pada waktu itu tahu. Kata penulis pada hujung ini sebagai doa, semoga Allah mengurniakan kita semua daripada kalangan orang yang mendapat pengakhiran yang baik, ataupun kita biasa dengar husnul khatimah. Mudah-mudahan kita boleh mendapat husnul khatimah. Kemudian pada muka surat yang ke-163, penulis buku membawa tajuk Hari Kiamat. Dan tagline dia adalah kemusnahan alam semesta. Dunia yang kita damba, alam yang kita cinta, dan segala apa yang kita nampak indah pada mata, ianya akan berakhir dalam sekelip mata.
Apabila malaikat pada waktu itu tiup sangkakala, maka hancur binasalah. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Akan hancur, akan hilang segala-gala apa yang kita nampak sewaktu kita hidup di dunia. Dan itulah bermulanya akan tentang kiamat dan juga mahsyar dan juga perkara-perkara yang lain. InsyaAllah kita akan sambung pada muka surat 164, iaitu hari kiamat, kemusnahan alam semesta. Apa yang baik daripada Allah, yang tidak daripada kelemahan diri serta kekurangan ilmu. Kepada sahabat-sahabat yang ingin untuk mendapatkan buku mahsyar, boleh tekan link yang berada di ruangan komen Facebook insya-Allah. Terima kasih semua, jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah.